illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Kata pengarang, wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Dan tiada keluar oleh hamba daripada iman melainkan dengan ingkar ia akan barang yang memasukkan ia akan dia ke dalamnya. Itu salah satu prinsip ahli sunnah dalam menentukan seseorang tu masih Islam ataupun terkeluar daripada Islam. Ahli sunnah kata orang Islam ni ataupun orang yang beriman tidak akan gugur keimanan dia. Tidak mudah-mudah jatuh akidah dia ataupun iman dia ataupun Islam dia, melainkan dengan apa yang illa bijuhudi ma adkhalahu fihi, iaitu dengan dia mengingkari apa-apa yang menjadi kewajipan dia masa dia masuk Islam, seperti syahadah, seperti benda-benda yang wajib, tak, seperti benda-benda yang dihalalkan ataupun yang diharamkan. Kalau dia ingkar benda ni bijuhudin, dengan sengaja dia ingkar, maka itulah penyebab dia terkeluar dari Islam. Tengok syarah menunjuki oleh pengarang rahimahullah ta'ala dengan ini perkataan kepada menolak atas Khawarij dan Mu'tazilah pada perkataan mereka itu, dengan bahawasanya hamba itu keluar ia daripada iman dengan sebab mengerjakan dosa besar. Mu'tazilah dan juga Khawarij berfahaman orang yang buat dosa besar walaupun dia Islam, walaupun dia beriman, terkeluar, jatuh akidah dia, jatuh iman dia. Tak, jatuh iman dia. Fahaman siapa ni? Fahaman Khawarij dan juga fahaman Mu'tazilah. Siapa-siapa buat dosa besar, gugur keimanan dia, keluar daripada Islam. Itu fahaman mereka. Dengan bahawasanya hamba itu keluar ia daripada iman dengan sebab mengerjakan dosa besar. Ahli sunnah kata orang beriman kalau buat dosa besar jadi kafir ke? Tak jadi kafir dia. Tak terkeluar dia daripada Islam. Kih dosa besar yang dia buat. Tak kira lah apa dosa besar kecuali dosa besar syirik. Kecuali dosa besar iaitu dosa syirik. Hak ni terkeluar daripada Islam. Selain daripada syirik, tak terkeluar dia daripada Islam. Baik dia minum arak ke, baik dia berzina ke, baik dia curi ke, baik dia rampok bank ke, baik apa saja dosa besar yang dia buat, tidak menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, selagi mana dia tidak menghalalkan dosa besar tu. Tak? Selagi mana dia tidak mengingkari kewajipan-kewajipan atas diri dia. Dia tak semayang, keluar tak dia daripada Islam? Tak terkeluar. Majoriti ahli sunnah kata orang yang tinggal semayang ni tak terkeluar daripada agama sebab dosa besar tinggal semayang. Kiaslah dengan benda-benda yang lain. Tak? Maka berkata Khawarij, masuk ia ke dalam kafir. Khawarij punya pandangan siapa-siapa yang buat dosa besar, dia jadi kafir terus. Tak? Dia jadi kafir terus. Oleh kerana itu Khawarij terkenal mereka itu, mereka telah mengkafirkan sebahagian para sahabat. Khawarij dia kata Sayyidina Ali kafir, Muawiyah pun kafir. Ini fahaman yang batil, fahaman yang sesat daripada kumpulan Khawarij. Maka berkata Khawarij, masuk ia ke dalam kafir. Dan berkata Mu'tazilah, tiada masuk ia ke dalam kafir. Bahkan adalah ia pada antara iman dan kufur. Mu'tazilah dia beraluh sikit, dia tak kata orang yang buat dosa besar ni jadi kafir, tapi dia kata duduk tengah-tengah antara kufur dengan iman. Nak kata beriman pun tak, nak kata kafir pun tak. Payah. Faham? Ini fahaman Mu'tazilah. Dia panggil baina manzilatain. Orang-orang yang Islam yang buat dosa besar, dia terkeluar pada Islam tapi tak masuk kafir lagi, duduk tengah, duduk di border, duduk di sepadang antara Islam dan kufur. Mana kalau dia mati pun ni, masuk neraka ke masuk syurga? Dua-dua tak masuk, dia kata. Syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Sebab duduk tengah. Nak kata kafir tak, sebab dia syahadah. Nak kata Islam, dia buat dosa besar dia tu.
Maka dia kata orang lagu ni baina manzilatain, dia duduk tengah-tengah. Tidak Islam, tidak kufur. Bahkan adalah ia pada antara iman dan kufur. Seperti yang terdahulu disebutnya. Bermula perkataannya, melainkan dengan ingkar ia akan barang yang memasukkan ia ke dalam, akan dia ke dalamnya. Artinya seperti ingkar ia akan dua kalimah syahadah. Baru orang ni jadi kafir. Dia ingkar dua kalimah syahadah. Dia kata ada nawak je dua kalimah syahadah. Kafir dia. Sebab dia telah mengingkari benda yang memasukkan dia ke dalam Islam, iaitu syahadah. Dan ingkar ia akan wajib sembahyang 5 waktu. Ataupun dia mengingkari sembahyang 5 waktu. Walaupun dia sembahyang. Dia sembahyang dengan kita. Tapi sudah sembahyang kita tanya dah ni, sembahyang ni wajib tak? Dah wajib kata. Kafir dia, terkeluar dia daripada Islam. Sebab dia telah mengingkari kewajipan-kewajipan syariat yang telah Allah tetapkan kepada dia. Segala benda yang Allah wajibkan, menutup aurat ke, mengeluarkan zakat ke. Kita tengok dalam sejarah awal Islam dulu, di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Lepas wafatnya baginda Nabi SAW. Umat Islam selepas wafat baginda Nabi ni, bertimpa-timpa musibah mari. Musibah pertama, musibah besar, musibah wafatnya Nabi. Yang baru ni orang pakat sabuk belaka tak? Pada 12 Rabiul Awal. Sebenarnya itu tarikh mati Nabi. Tapi orang Islam nyesal dah sambut. Hanya dia berarak lah apa. Raja tengok dah orang sambut berpesta pada hari kematian. Orang mesti bersedih pada hari kematian. Tiba-tiba sebahagian besar umat Islam hari ni, mereka berpesta pada hari kematian Nabi. Tak sepatutnya. Sepakat para ulama bahawa Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Itu sepakat. Adapun tarikh lahir Nabi tak sepakat. Tidak jelas. Bila Nabi lahir? Yang pasti yang sahihnya Nabi lahir hari Isnin. Itu betul. Sebab Nabi sendiri sebut kan. Kita dengar pada hadiah. Benda hadiah dia. Su'ilaan saumil Itsnain, lalu Nabi kata benda fihi wulidtu, Nabi kata. Buat apa mu puasa pada hari Isnin? Nabi kata sebab pada hari ni aku dilahirkan. Maka sah. Memang hari Isnin hari kelahiran Nabi. Cuma tarikh tak tahu bila. Tarikh tak tahu. Sebab masa dulu orang zaman jahiliah dulu, zaman dulu mana orang letak tarikh lahir, tarikh mati. Tak ada lah letak. Lalu ada ulama buat kajian, antaranya Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Kafuri, seorang ulama tarikh, ulama sirah India. Dia ada kitab sirah Rahiqul Makhtum. Dia buat kajian, dia kaji punya kaji. Dia kata 12 hari bulan Rabiul Awal itu tak jatuh hari Isnin, bukan kena hari Isnin. Tahun masa kelahiran Nabi tu, pada tahun gajah tu, dia cek mengikut kajian dia lah, tak? Kajian ilmu falak ke lagu mana. Cek 12 hari bulan tak kena pada hari Isnin. Kena hari lain. Kena hari Isnin pada tarikh dekat Nabi lahir tu, ialah pada 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal baru jatuh pada hari Isnin. Maka kita nak makan hari mana? Sepatutnya pada hari ni, tak timbul dah khilaf umat Islam ni, sebab dah ada kajian, dah ada penentuan, dah ada kesahihan tentang kelahiran Nabi ni. Dengan kajian yang ada hari ni, maka sepatutnya umat Islam mesti bersepakat. Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Sebab 9 ni baru kena pada hari Isnin. Apa kita pandu dengan hari Isnin? Sebab sahih Nabi lahir hari Isnin. Yang sahih Nabi lahir hari Isnin. Yang sahih Nabi lahir pada tahun gajah. Tahun tentera Abrahah mari serang. Itu sahih. Rabi Awal ni pun ada khilaf juga. Tapi jumhurnya berpandangan pada Rabiul Awal lah. Nabi lahir. Maka kalau orang betul nak sambut lah. Betul tu tarikh sambut tu. Kita lah. Kalau kita nak sambut hari jadi isteri kita.
Isteri kita lahir 25 hari bulan Januari contoh. 25 Januari. Tiba-tiba kita pergi sambut 18 hari bulan. Apa komen bini kita kalau kita buat sambut gitu? Mesti dia marah. Bodoh ingat tarikh lahir aku. Tarikh lahir dia 25, tiba-tiba kita pergi sambut 19. Contoh. Tak kena lah. Dah begitulah umat Islam hari ni disambut tarikh lahir Nabi yang tak kena, yang tak tepat. Bersungguh dia sambut tu habis tiba-tiba tarikh tak betul. Malang lah nasib kita kena tak. Yang pasti kita kata pada 12 Rabiul Awal adalah tarikh wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingkar ia akan wajib sembahyang 5 waktu. Maka kita kata orang-orang lagu ni terkeluar dia daripada Islam apabila dia mengingkari kalimah syahadah ataupun mengingkari kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh syarak. Wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil jinan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa wat tafadulu bainahum bil khasyah wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Ini ta'riful iman yang diberi oleh Imam At-Tahawi. Dia kata benda iman itu, dan iman iaitu mengaku dengan lidah. Iman ni apa? Iaitu pengakuan dengan lidah. Al-imanu huwal iqraru bil lisan. Pengakuan dengan lidah. Dan membenarkan dengan hati. Wat tasdiqu bil jinan. Membenarkan dengan hati. Dia habis situ. Takrif yang diberi, definisi yang diberi oleh Imam At-Tahawi. Tapi takrif yang lengkap bagi iman, sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama ahli sunnah, al-iman ialah iqraru bil lisan. Tulis olehmu. Iqraru bil lisan. Ini iman. Pertama, iqraru bil lisan. Kedua, tasdiqu bil jinan. Tasdiqu bil jinan. Yang ketiga, dia kena ada 3. Iman ni sepakat para ulama ahli sunnah, dia 3 kali kena ada. Pertama, iqraru bil lisan, tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Wal amalu, tulis wal amalu bil arkan. Al amal ada alif lam, wal amalu alif lam ain mim lam. Wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan. Itu iman yang lengkap. Ambil masuk iqraru bil lisan, makna ucapan dengan lidah. Seseorang tu nak kira dia beriman, dia Islam ke tak, dia mesti mengucap dengan lidah. Iqraru bil lisan, ucapan dengan lidah. Wa tasdiqu bil jinan, dan kena ada kepercayaan dalam hati. Tasdiq, membenarkan dalam hati. Tak cukup sekadar dia ucap dengan lidah tapi tak ada benar dalam hati, tak beriman dia. Tak diterima iman dia. Betul tak? Tidak diterima iman dia. Lepas tu, wal amalu bil arkan. Dia kena beramal dengan rukun-rukun. Ataupun boleh diterjemah beramal dengan anggota tubuh. Dua-dua itu sah belakang terjemahan dia. Tak? Beramal dengan rukun-rukun Islam. Tak? Ataupun beramal dengan anggota tubuh dia. Baru jadi beriman dia. Dia mesti ucap dengan lidah, percaya dalam hati, beramal dengan anggota tubuh dia. Kalau buat dia mengucap saja, percaya dalam hati tapi tak semayang bang. Mayang bang, tak tutup aurat. Tak beramal pun dengan amalan-amalan Islam. Beriman pun begitu. Itu kita bagi iman orang, iman iblis. Iblis beriman tak? Iblis beriman dengan Tuhan. Beriman iblis. Tapi beramal, tak beramal. Tuhan suruh sujud kepada Adam, dia tolak. Dia ingkar sujud kepada Adam. Tak? Maka tertolak iman dia. Jadi iman ialah al-iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Al-amalu bil arkan. Itu takrif lengkap kepada Islam.
Dia kata wal imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal imanu wahid wa ahluhu fi aslihi sawa wat tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Dan dia kata iman iaitu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan bermula segala barang yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala hukum syarak dan kenyataan semuanya sebenar, dia kata. Dan bermula iman itu satu dan empunyanya pada dirinya bersamaan dan berlebih-lebih kurang antara mereka itu dengan sebab takut dan menjunjung perintah dan meninggalkan larangan dan menyalahi keinginan nafsu dan melazimkan yang lebih utama. Ni takrif iman lah. Tak? Dia kata orang beriman ni ialah mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan segala benda hak riwayat yang sahih daripada Nabi, sama ada hukum hakam, akidah, tak? Cerita, khabar, hak sahih daripada Nabi, dia kena percaya belakang, kena terima belakang. Tu orang beriman. Tak? Apa yang sahih daripada Nabi kita terima. Dan iman ni satu je, sama je. Kita ni sama je iman. Bila orang tu beriman, sama je. Dia iman orang Islam ke, iman orang awam ke, iman ustaz ke, iman nabi-nabi ke, dia satu, sawa. Wahid dia kata. Iman ni wahid. Bila beriman, dia beriman sama je keimanan. Tak? Dan mempunyai diri padanya bersama, sama tara, sawak, dia kata. Wa ahluhu fi asli, pada asal iman tu sama saja hukum kita. Baik start daripada Nabi sampai ke orang awam biasa, sama je. Tapi benda yang lebihnya, yang bezanya pada al-khasyah wa tuqa, pada rasa takut dan rasa takwa. Hak tu yang membezakan keimanan masing-masing. Tak? Wa mukhalafatil hawa, dan yang membezakan keimanan kita masing-masing ni orang yang menyanggahi hawa nafsu dia. Ada orang yang turut hawa nafsu, dia beriman juga tapi dia turut hawa nafsu, menyebabkan jatuh iman dia, lemah iman dia. Tak? Wa mulazamatil aula, dan ada orang dia sentiasa melakukan benda-benda yang baik, benda yang afdal. Cakap dia tak cakap benda uduh. Tak? Beramal amal yang baik-baik, dia puasa sunnah, dia berzikir pagi petang, dia menghafal Quran. Ini dia bagi mulazamatul aula. Dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang soleh, amal-amal yang baik dalam kehidupan dia. Maka ini yang membezakan keimanan dia. Tak turun naik iman dia. Sebab al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini dia ada turun naik dia. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dia boleh bertambah dengan segala ketaatan yang kita buat, segala amal soleh yang kita lakukan, dia akan menaikkan keimanan kita. Dan dia akan jatuh disebabkan maksiat yang kita lakukan. Kemungkaran yang kita buat menyebabkan jatuhnya iman seseorang. Asal beriman ni sama saya, wahid. Bersalah-salah manusia pada yang bernama iman, sebagai bersalah-salah yang banyak. Maka menjalani maknanya berpendapat. Zahaba. Tak, menjalani. Maka berpendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Auza'i dan Imam Ishaq bin Rahawai dan sekalian ulama hadis dan ahli Madinah dan ahli Zahir dan satu perhimpunan daripada ulama usuluddin kepada bahawasanya iman itu membenarkan dengan hati dan mengaku dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota. Disepakat dia kata. Tengok 2 hari nama imam-imam besar saja ni. Sepakat puak-puak ni, iman ni dia mengaku dengan hati, ucap dengan lidah, tak? Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota. Tu beriman. Siapa yang kata ni? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Auza'i. Imam Auza'i ni seorang ulama besar juga. Dia ulama mazhab juga. Cuma mazhab dia tak ada pengikut dah. Tak, mazhab dia pupus. Faham?
Dia ada pandangan dia. Imam Auza'i. Dan juga Ishaq bin Rahawai. Pun imam mazhab juga ni. Imam Ishaq. Tak? Ulama besar. Tabi'i. Tak? Dan sekalian ulama hadis dia kata. Ulama hadis ni ulama ahli sunnah. Ulama hadis kita panggil. Ulama hadis wal athar. Tak? Dan ahli Madinah. Ahli Madinah ni bukan kata penduduk Madinah. Maksudnya ulama-ulama Madinah. Tak? Ulama-ulama Madinah semua sepakat. Dan ahli Zahir. Ahli Zahir ni siapa pula? Pengikut mazhab Daud Az-Zahiri pun dia ahli sunnah. Tak? Daud Az-Zahiri ni pun dia adalah ahli sunnah. Iaitu ulama yang berpegang dengan zahir ayat, zahir hadis saja. Dia tak pakar dah takwil-takwil. Dia tak pakar dah syarah-syarah lebih-lebih. Tak? Itu Imam Daud Az-Zahiri. Mereka semua ni sepakat, dia kata. Dan ulama ahli usuluddin, mana ulama akidah lah. Mereka ni sepakat bahawa iman itu ialah membenarkan dengan hati, dan juga mengaku dengan lidah, dan beramal ataupun mengerjakan dengan anggota. Ada 3 saat ni yang kita terjemah saat ni. Ingat bila tanya iman, kita sebut iman ni at-tasdiqu bil al-iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Sebut gitu dah. At-tasdiqu bil jinan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Ini pandangan jumhur. Kita kata jumhur. Ulama-ulama besar gitu belaka pendapat. Iman ni mesti ada 3. Tak boleh hilang salah satu, tak beriman mana dia. Tak. Kalau dia percaya saja tapi dia tak ucap, tak beriman. Tak. Tidak beriman. Dia mesti dia percaya dan dia ucap dan dia beramal, baru dia kira iman. Berbeza dengan pandangan Imam Hanafi. Tengok Imam Hanafi punya pandangan lagu mana. Dan menjalani ataupun berpendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya seperti yang menyebut akan dia oleh pengarang rahimahullah ta'ala, kepada bahawasanya iman itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Sebab tu dalam teks tadi dia hanya sebut 2 je. Al-iman huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Dia titik situ je. Sebab apa-apa kan? Sebab Imam At-Tahawi ni dia mazhab Hanafi. Dia asal mazhab Syafi'i. Imam Tahawi ni asal dia mazhab Syafi'i. Dia ni anak saudara kepada Al-Muzani. Imam Tahawi ni baca balik. Kita ada dalam muqaddimah. Tengok dalam muqaddimah dia cerita. Imam Tahawi ni dia anak saudara kepada Imam kita kata Al-Juhani. Al-Juhani ke? Al-Juhani saya tengok mula. Dia anak saudara. Al-Juhani ni siapa? Dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi awal dia masa budak-budak dia ngaji mazhab Syafi'i dia, Imam Tahawi. Lepas habis dah alim mazhab Syafi'i, tiba-tiba dia pergi ngaji mazhab Hanafi. Lalu dia berpindah jadi mazhab Hanafi. Jadi bapak dalam mazhab Hanafi saya. Ini Imam At-Tahawi. Oleh kerana itu, dalam teks dia terjemah imam-imam ni, dia ada 2 perkara je. Iaitu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan. Cukup dah dikira beriman orang kata. Ini pandangan siapa? Pandangan mazhab Hanafi ataupun pandangan sebenar Imam Abu Hanifah. Bahawa iman itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati, maka hanyalah artinya tiada masuk amal dan anggota. Mazhab Hanafi dia kata iman ni cukup, dia percaya dalam hati dan dia ucap dengan lidah. Dan beramal bukan masalah iman dia kira. Bila ditanya kepada Imam Abu Hanifah tentang amal, dia kata amal bukan masuk dalam bab beriman. Amal ni samaratul iman. Kesan daripada iman. Ataupun hasil daripada orang beriman, maka dia beramal. Itu pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah punya pandangan, iman beramal itu tidak termasuk dalam
dalam bab keimanan. Dia hanya dilahirkan selepas beramal ni, selepas orang tu berimam, barulah dia melahirkan ataupun membuahkan hasil beramal. Itu pandangan dia lah, yang sedikit berbeza dengan mazhab-mazhab ataupun jumhur ulama-ulama besar lain. Habis. Dan menjalani Abu Mansur Al-Maturidi. Ini biasa orang kita sebut lenian ni lah. Mazhab Abu Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ni yang Maturidi ni Abu Mansur Al-Maturidi. Dia punya pandangan pelik. Tengok. Bahawasanya iman itu membenarkan dengan hati sahaja. Dia punya pandangan cukup beriman dalam hati, dah beriman orang tu. Tak payah ucap. Itu pandangan dia. Adapun mengaku dengan lidah, itu rukun yang lebih daripada hakikat iman. Bukan ia asalnya, dia kata bukan asal. Orang yang dia sebut-sebut kami ni adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidi. Dia pun tak faham kat Maturidi. Sebab Maturidi ada benda-benda yang bermasalah dari sudut akidah dia, yang bercanggah dengan fahaman Asy'ariyah sebenarnya. Tiba-tiba dia gabung dua tu. Dia bergabung. Satu benda yang pelik lah. Fahaman dua imam besar ni, dia berbeza. Banyak benda dia berbeza. Dalam bab akidah. Bukan dalam bab fiqh kan. Bukan dalam bab batas sembahyang. Bab akidah dia berbeza. Tiba-tiba hari ni, geng-geng Aswaja dia gabung dulu. Satu benda yang pelik lah. Bab ta'rif, definisi imam pun dia berbeza dah. Antara Asy'ariyah dengan Maturidi berbeza dah. Macam mana dia boleh gabung? Macam isu hari ni kita ni lah. Nasara dan juga Yahudi. Hari ni seolah mereka bergabung kan. Asal Yahudi dengan Kristian ni bandar. Dia tak bersama. Siapa yang dianggap membunuh Nabi orang Kristian? Siapa bunuh? Orang Yahudi bunuh. Bagi fahaman Kristian hari ni, orang Yahudi lah yang membunuh Nabi kebesaran dia, Nabi Isa. Yang salib Nabi Isa siapa? Bagi fahaman orang Kristian hari ni, Yahudi salib. Kata mereka, orang Yahudi lah salib. Tiba-tiba hari ni boleh gabung. Macam mana? Sedangkan dulu dia tak sama. Dia balah besar. Yahudi ni, Kristian ni satu pembalah yang sangat besar. Macam mana boleh bergabung? Dia ada benda lain sebaliknya. Kalau ikut asal, orang Kristian tak bersetuju langsung dengan orang Yahudi. Dia tak akan bersetuju. Dan akhir zaman kayak gitulah akan berlaku, sebagaimana Nabi sebut, malhamatul kubra akan berlaku, peperangan besar akan berlaku. Ada perang orang Islam akan bergabung dengan orang Kristian, akan perang ngemusuh balik sana. Mana sepakat orang Islam ni gabung orang Kristian, serang musuh balik sana. Mengikut pandangan ulama, musuh balik sana tu Yahudi. Dalam peperangan besar menjelang kiamat, dipanggil malhamatul kubra. Benda ni beriman belaka. Orang Kristian beriman, orang Islam pun beriman dengan peristiwa ni, orang Yahudi pun beriman dengan peristiwa ni. Orang Kristian dikenali dengan Armageddon, dia panggil Armageddon. Armageddon. Betul tak aku sebut tak? Tapi dalam bahasa Arab dia panggil malhamatul kubra. Malhamatul kubra. Ini satu benda yang pelik lah. Abu Mansur Al-Maturidi kepada dan menjalani Abu Mansur Al-Maturidi kepada bahawasanya iman itu membenarkan dengan hati sahaja. Adapun mengaku dengan lidah itu rukun yang lebih daripada hakikat iman, bukan ia yang asal. Dan menjalani oleh Karamiyah kepada bahawasanya iman itu mengaku dengan lidah sahaja. Ni kata mengaku saja pula, tak payah percaya dalam hati. Itu Karamiyah punya fahaman. Maka orang munafik di sisi mereka itu mukmin seperti imannya. Bagi Karamiyah, orang munafik beriman tak? Sebab cukup dia ucap lidah dah, dia kata beriman. Kalau orang munafik kan jumpa dengan Nabi, amanlah dia kata, kami beriman. Tapi dalam hati perut dia tak beriman. Bagi Karamiyah, orang ni dah beriman dah. Maka munafik di sisi mereka itu, iaitu di sisi Karamiyah, mukmin mereka itu, sempurna imannya. Sempurna imannya. Tetapi mereka itu patut mendapat seksa yang menjanjikan akan mereka itu dengan dia oleh Allah Ta'ala. Dah beriman, ya beriman. Tapi
Kena seksa tak apa? Sebab dia buat maksiat. Dia jahat, dia langgar orang Nabi apa. Dia beriman tapi kena maksiat, kena seksa. Itu fahaman karamiah berkenaan dengan orang munafik yang mengucap, yang mengatakan mereka beriman. Tak? Dan perkataan mereka itu nyata batilnya. Tuan pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili terus rak lalu ucapan ini ataupun fahaman ini adalah batil, tertolak. Tak belagangi dengan ahli sunnah. Ternyata yang mengatakan orang munafik dikira beriman sebab dia telah mengucap dengan lidah. Dan menjalani oleh Al-Jahmi bin Safwan. Ini pengasas kepada mazhab Jahmiyah. Dan pengasas kepada mazhab Jahmiyah. Jahmiyah ni satu mazhab akidah yang sangat sesat. Yang menolak sifat Allah, yang menolak macam-macam lah. Jahmiyah. Iaitu nama dia Al-Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan. Dan Abu Husain As-Salihi, seorang daripada ketua Qadariyah. Sepala dua ni, Qadariyah dengan Jahmiyah ni lebih kurang punya akidah mereka yang batil. Kepada bahawasanya dia faham mereka tentang iman, dia kata bahawasanya iman itu mengenal dengan hati, maka hanyalah, dan ini perkataan lebih teruk ataupun lebih terang batilnya daripada yang dahulunya. Dia kata, Jahmi kata beriman ni cukup kenal Tuhan, cukup beriman dah. Tak perlu dia ucap. Ucap orang dia dengar. Cukup dia kenal. Dalam hati dia kenal Tuhan dia, maka dia dikira beriman. Tengok, ulama ahli sunnah tolak balik rak pandangan Jahmi ni dengan apa kata dia? Kerana bahawasanya lazim daripadanya bahawa Fir'aun itu orang yang beriman. Kalau dah cukup kenal dalam hati perut, tanpa ikrar, tanpa amal, maka Fir'aun pun dikira beriman. Apa kata gitu? Tengok, ada ayat yang menunjukkan bahawa Fir'aun kenal Tuhan. Bahawa Fir'aun itu orang yang beriman kerana mengetahui ia akan benar Nabi Musa dan benar Nabi Harun alaihi wassalam. Fir'aun dia percaya tak bahawa Nabi Musa ni betul bawa wahyu, Nabi Allah. Nabi Harun ni seorang Nabi, bawa utusan Allah. Dia percaya, dia kenal dalam hati perut dia. Dan tiada beriman ia dengan keduanya. Dan kerana ini, bersabda Nabi Musa AS kepada Fir'aun, yang Allah gezetkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Allah kata, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Ini ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun ketika dia berdakwah. Laqad alimta, Nabi Musa kata, ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Artinya, sungguhnya telah mengetahui engkau, hai Fir'aun, tiada menurunkan akan segala ini mukjizat atas aku, melainkan Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Mana Fir'aun percaya, yakin sepenuh hati bahawa mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa ni bukan mari dari orang lain, mari daripada Allah Rabbul Alamin. Bahkan iblis adalah ia pada sisi Jahmi bin Safwan beriman sempurna iman. Iblis kenal Tuhan. Iblis laknatullah kenal tak Tuhan? Kenal dah. Bagi fahaman Jahmiyah, maknanya iblis pun beriman. Sebab iblis dia tak ngocak, dia tak apa, dia kenal Tuhan. Dia lebih kenal daripada kita lagi. Kita tak pernah berdialog dengan Tuhan. Iblis cakap dengan Tuhan. Iblis pernah tinggal dalam syurga. Nampak tak? Tiba-tiba Jahmi kata dia seorang yang beriman. Sebab dia telah mengenal Tuhan dalam hati perut dia. Bahkan iblis adalah ia pada sisi Jahmi bin Safwan beriman sempurna imannya. Kerana tiada jahil ia akan Tuhannya. Iblis tak jahil Tuhan dia. Dia kenal Tuhan. Bahkan mengenal ia akan dia. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah ta'ala, dan bermula segala barang yang sahih daripada Rasulullah SAW, dari segala hukum syarak dan ketiadaan semuanya sebenar, dan kenyataan semuanya sebenar. Artinya bahawasanya hukum yang sahih yang diceritakan daripada Nabi SAW dua macam.
hak hukum mari daripada Nabi ni ada dua benda. Dan dua-dua ni kita kena percaya bakal. Pertama, hukum syarak yang bangsa permulaan, artinya yang tiada datang sebutan di dalam Quran. Hak mari daripada mulut Nabi ni, pertama hak jenis dalam Quran tak sebut pun, Nabi sebut. Ni pun kita kena percaya. Berbeza dengan kumpulan anti hadis. Kumpulan anti hadis dia percaya hak ada dalam Quran saja. Hak Nabi sebut kalau tak ada dalam Quran dia tolak. Contoh dalam bab rukun iman. Rukun iman dia berapa? Rukun iman dia berapa? Ada 6. Kumpulan anti hadis dia tak terima 6. Sebab dia kata dalam Quran sebut 5 je. Dalam Quran tak sebut tentang qada dan qadar. Dak, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ni hanya ada dalam hadis. Dia kata perawi reka benda ni. Tak. Sebab Tuhan sendiri sebut 5 je. Nah, Tuhan sendiri sebut beriman kepada Allah, pada kitab, pada Rasul, pada hari akhirat. Bang. Tak, pada malaikat. Tidak disebut tentang beriman dengan al-qadar. Maka dia tolak. Ahli sunnah kita terima. Sebab dua-dua tu adalah wahyu. Sama ada Quran ataupun sunnah Nabi ataupun hadis Nabi. Dia adalah wahyu. Bila kita baca ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dah. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra sini para ulama, terutamanya ulama hadis kata dia bukan hanya tumpu pada Quran, tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra sini az-zikra wahyain, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Sebab kedua-duanya Allah pelihara. Sampai kali ini Al-Quran ya clear, memang terpelihara. Tak ada orang boleh tapak tambah Quran. Walaupun satu huruf, walaupun satu baris, orang tak boleh nak tukar, nak tapak tambah. Itu Quran. Pun hadis Nabi SAW pun terpelihara. Tak. Hari ni siapa-siapa je cakap bawa hadis palsu ke, hadis maudhu' dan sebagainya, boleh dicek dulu. Tak. Ada lalu ulama-ulama yang akan menegur, ni hadis ni palsu, hadis ni dhaif jiddan, hadis ni munkarul hadis. Apa? Sebab Allah dah janjikan. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata sesungguhnya kamilah yang menurunkan wahyu ni az-zikra, dan kamilah yang bertanggungjawab memelihara, menjaga. Maka ulama-ulama hadis dan ulama-ulama asar mengatakan Allah memelihara Al-Quran dan Allah juga memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara pemeliharaannya berbeza. Tak? Berbeza. Faham? Jadi kita kata dalam bab hak Nabi sebut ni ada dua bentuk. Salah satu bentuknya apa yang Nabi sebut yang tak ada dalam Quran, Nabi sebut. Tak. Maka hak ni pun kita beriman. Dia kata mana bahawasanya hukum yang sahih yang diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua macam, dua bentuk. Pertama, hukum syarak yang bangsa permulaannya, artinya yang tiada datangnya sebutan di dalam Al-Quran. Bahkan datang ia daripada Nabi SAW sahaja. Seperti harus menyapu muza. Seperti harus menyapu muza. Benda muza. Khuf ataupun stoken. Tu bahasa, tak tahulah bahasa lama ataupun bahasa endong ke. Tak, wallahualam. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni dia bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia. Tak. Moza kena tanya Ustaz Gilang benda bahasa dalam bahasa Ustaz Gilang Moza. Tapi yang betulnya disebut tentang khuffain, menyapu khuf. Kang, kita nak belajar dah bab tu, Kang. Tak. Iaitu bila kita ambil semayang, kalau kita pakai stoken, terutama stoken kulit lah. Dalam mazhab Syafi'i letak stoken kulit. Kalau kita pakai stoken kulit, maka kita tak perlu basuh dah kaki kita. Tak. Cukup sekadar kita sapu saja atas stoken itu. Mari mana ni? Dalam Quran ada ke? Dalam Quran tak ada. Dalam Quran Allah perintahkan suruh basuh. Tak. Famsahu biru'usikum. Allah kata benda fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Allah kata dalam Quran. Tak. Maka apabila mu nak semayang, maka basuhlah wajah kamu, wajah-wajah kamu. Dan basuhlah tangan-tangan kamu sehingga siku-siku kamu.
dan sapulah kepada kamu dan basuhlah kaki kamu. Allah kata dalam Quran. Faham? Tiba-tiba mari dalam hadis Nabi kata boleh sapu atas tokeng. Maka hak ni tak ada dalam Quran. Faham? Tapi hadis ni sahih. Sahih pula bukan sahih biasa. Hadis sapu atas tokeng ni dia panggil sahih yang mutawatir. Benda hadis mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat. Lebih 70 orang sahabat yang meriwayatkan bolehnya kita sapu atas tokeng. Maka hak jenis ni pun kita kena percaya. Kena tolak. Kena percaya. Orang hak tolak maka dia geng anti hadis. Kumpulan anti hadis dia tolak benda-benda yang tak ada dalam Al-Quran. Faham? Dan kedua menyatakan, ni jenis kedua pula. Dan kedua menyatakan dan menerangkan hukum yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran seperti zakat. Jenis kedua pula hadis Nabi ni yang ada dalam Quran, cuma Nabi mari menjelaskan. Dan Nabi mari menerangkan, menjelaskan seperti hukum zakat. Dalam Quran ada tak ayat tentang zakat? Ada tak? Ada dalam Quran tak? Aqimus solah wa atuz zakah. Tak, Allah kata tak. Dirikan solat dan keluarkan zakat. Cuma Allah sebut tak berapa-berapa kena buat keluar. Lembu berapa ekor kena buat keluar. Kambing berapa ekor kena buat keluar. Tak, emas banyak mana baru boleh buat keluar. Hal ni tak ada dalam Quran. Tapi Nabi yang jelaskan. Nabi yang terangkan. Gini, tak, hukum lembu, pera lembu banyak ni. Berapa ekor lembu? 30 ekor. Kalau unta berapa ekor? 5. Kau dah ingat dah Imam ngaji dah tu kan? Tak? Hak tu tak ada dalam Quran. Berapa ekor ni kena buat keluar benda ni tak ada dalam Quran. Dalam Quran hanya sebut hukum umum. Wa atuz zakah. Allah kata keluarkan zakat daripada harta. Tak. Tapi tidak dijelaskan bagaimana cara keluar zakat. Maka Nabi lah yang datang menjelaskan. Sama juga hukum tentang semayang. Dalam Quran hanya sebut aqimus solah, dirikan solat. Dah mana nak semayang, nak akad takbir mana, nak tak tangan lagu mana, nak baca benda. Hal tu tak ada dalam Quran. Tapi Nabi mari menjelaskan. Tak, Nabi mari menjelaskan. Kita sebagai seorang ahli sunnah kena terima penjelasan Nabi ni. Mana penjelasan Nabi ni, hadis-hadis Nabi ni pelengkap kepada fahaman Al-Quran. Sama ada hak Nabi ucap hak tak ada dalam Quran ataupun jenis hak Nabi ucap menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Dua-dua ni ahli sunnah kena terima. Tak, ahli sunnah kena terima. Faham? Menerangkan hukum yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran seperti zakat. Maka menerangkan oleh Nabi SAW akan qadar nisab bagi harta yang wajib padanya zakat itu. Dan yang dua macam itu kedua-duanya sebenar dan wajib atas kita mengikutnya. Wajib kena terima. Tak? Menghendaki oleh pengarang rahimahullah ta'ala. Dengan ini perkataan akan menolak atas Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Rafidah yang berkata mereka itu. Tiga kumpulan ni dia tolak. Tak? Berkenaan dengan hadis-hadis yang tak ada dalam Quran. Seperti Syiah, Rafidah, dia tolak hukum sapu atas khuf, atas tokeng. Dia tak pakai. Tak? Yang berkata mereka itu bahawasanya segala dalil Quran dan hadis tiada memberi faedah akan yakin. Dan kerana ini mencacakkan mereka itu pada menunjuki Quran dan hadis mutawatir atas sifat Allah Ta'ala. Dan tiada berhujah mereka itu dengan hadis yang tiada mutawatir. Ini satu hal pula. Tak? Tentang sebahagian firqah dalam Islam ini, dia tak terima hadis melainkan hadis mutawatir, terutama dalam bab akidah, termasuk dalam Asy'ariyah dan sebagainya. Mereka menolak hadis ahad dalam bab akidah, dalam bab keimanan, dalam bab sifat Tuhan. Mereka tidak terima hadis-hadis ahad. Hadis sahih tapi hadis ahad. Kita tak ngaji bab ni tak? Di madrasah kita ni dari awal penubuhan kita letak antara silibus kita nak ngaji mustalah hadis. Tak. Mustalah hadis ni ilmu berkenaan dengan usul hadis. Tapi sampai hari ni 10 tahun dah kita buka, masih tak mampu lagi kita buka bab tu, kitab tu. Bukan ustaz tak mampu mengajar, anak murid tak mampu terima.
Jadi harapannya satu masa kita boleh lah. Ni masih kita dalam perbincangan dengan Al-Fadhil Ustaz Gilang pun kita bincang, kita akan masukkan dalam silibus kita usulul hadis, usul tafsir dan juga usul fiqh. Dan benda itu memang keperluan. Untuk kita ni bila orang cakap, orang ngajar hadis mutawatir, bengong kita anak-anak murid kita dah. Sebab dah ada ngaji. Apa dia hadis mutawatir? Apa dia hadis masyhur? Apa dia hadis ahad? Ini semua benda penting dalam kita nak mengenal sunnah Nabi, kena tahu benda-benda gini. InsyaAllah lah mungkin akan datang kita akan usahakan benda tu. Okey, sebahagian firqah dalam Islam ini dia tak terima hadis-hadis cakap bab akidah ni. Bab perkara lain, melainkan hadis tu mesti mutawatir. Hadis yang diriwayat oleh lebih daripada 10 ataupun lebih daripada 20 orang. Setiap tabaqah dia. Daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, bawa siapa ke imam-imam hadis. Mesti riwayat dia yang banyak, yang ramai. Baru boleh diterima. Kalau sekadar kurang pada 3 orang ataupun 3 orang dan ke bawah, ini dipanggil hadisul ahad. Hadis ahad, dia orang tak terima dalam bab akidah. Contoh hadis ahad, hadis mana? Kita ngaji. Hadis pertama dalam apa? Dalam Arba'in Nawawi. Tu hadis ahad dia bagi. Sebab hanya Sayyidina Umar saja riwayat. Hadis tu. Hadis Sayyidina Umar saja riwayat hadis tu. Tapi hadis tu masyhur. Tapi dia adalah hadis ahad. Tiada memberi faedah, dia kata. Dan kerana ini mencacatkan mereka itu pada menunjuki Quran dan hadis mutawatir atas sifat Allah Ta'ala. Dan tiada berhujah mereka itu dengan hadis yang tiada mutawatir. Maka menolak mereka itu akan mengenal Tuhan dan segala sifatnya dan namanya dan perbuatannya daripada jalan Rasulullah SAW. Mana dia tolak seolah-olah. Dan bermula perkataannya dan bermula iman itu satu. Dan empunyanya pada dirinya bersamaan hingga akhirnya. Artinya bahawa sekalian mukmin bersekutu pada dirinya membenarkan itu. Mana sama saja orang beriman. Level ni sama saja. Artinya membenarkan akan Nabi SAW pada tiap-tiap barang yang mendatangkan ia akan dia dan diketahui akan dia daripada dalil agama, dengan menyerupai yang tiada berhujah kepada tilik dan fikir. Mana pada menerima keimanan apa yang dibawa oleh Nabi ni, samanya level kita. Siapa-siapa yang beriman, maka dia beriman dengan taraf yang sama. Tetapi membenarkan itu lebih kurang pada kuatnya dan lemahnya. Cuma dari sudut terima tu, hak tu ada lebih kurang. Ada orang hak lebih percaya terima habis time, ada orang ada kurang percaya sikit. Seperti membenar Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih kuat daripada membenarkan kita. Abu Bakar dalam terima membenarkan Nabi lagu mana? Lebih kuat. Sehingga digelar sebagai Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti tasdik dia tu lebih daripada kita. Bandingannya panca indera lebih kuat setengahnya daripada yang lain. Setengahnya melihat ia akan yang jauh. Beza dia lagu mana? Melihat belaka. Sama macam orang beriman belaka. Wahid, beriman sama. Tapi kuat, lemah iman ni, tu berbeza. Sama sebagaimana panca indera contoh dia. Contoh mata kita melihat. Sama tak melihat sama kita ni? Tak sama. Pada lemah, pada kuat dia tak sama. Hak pakai spek, tak pakai spek, boleh tu, tak nampak tu. Hak rambut jauh, hak rambut dekat. Melihat sama melihat. Tapi pada kuat, pada lemah melihat, tak sama. Tak? Ada orang dia rambut jauh. Ada orang dia rambut dekat. Tak? Ada orang dia boleh tengok dah gelap. Dia boleh baca dah gelap.
Dan macam-macam biasanya lah. Okey. Dia kata bandingannya panca indera lebih kuat setengahnya daripada yang lain. Setengahnya melihat ia akan yang jauh. Ada orang dia boleh tengok jauh, dia boleh baca tu. Dia boleh baca suti-suti huruf. Pada signboard tu, pada banting tu dia boleh baca sebab dia boleh tengok jauh. Dan setengahnya tiada melihat ia melainkan yang dekat. Ada orang mak tak boleh tengok jauh, dia boleh tengok dekat. Dan setengahnya melihat ia akan yang kecil. Dan setengahnya tiada melihat ia akan yang kecil, melainkan dengan memakai cermin mata. Sekalipun semuanya melihat, tiada buta. Tengok belakang, nampak belakang, tak buta. Tapi lemah kuat tengok tu tak serupa. Begitulah bandingan iman. Dia kata al-imanu wahid, tapi yang membezakan antara kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan menunjuki kaul oleh pengarang rahimahullah ta'ala kepada setengah daripada sebab berlebih kurang itu, iaitu seperti takut akan Allah Ta'ala dan menyalahi akan keinginan nafsu dan melazimkan akan yang lebih bagus daripada pekerjaan dan perkataan. Dia kata, apa yang jadi beza orang ni lemah, orang ni kuat? Berbeza dari sudut takwa masing-masing, dari sudut takut masing-masing, dari sudut beramal masing-masing. Ada orang dia lemah, dia ikut hawa nafsu dia, jadi lemah iman dia. Nafsu dia suruh buat gini, dia buat. Nafsu suruh buat benda tu, dia buat. Ada orang dia suka beramal dengan amal yang baik, amal yang soleh, maka naik iman dia, kuat iman dia. Itu yang membezakan kita. Asal beriman belaka, beriman satu. Tak sama saja beriman belaka. Tapi ada kelemahan, ada kekuatan masing-masing. Tak kan? Maka demikian juga kurang sempurna iman itu dengan menurut keinginan nafsu dan dengan ketiadaan takut akan Allah Ta'ala dan dengan mengerjakan pekerjaan yang tiada baik seperti maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang membezakan keimanan kita masing-masing. Asal usul iman itu sama sahaja. Asal orang beriman, maka dia berimanlah. Tetapi ada benda yang menguatkan keimanan masing-masing dan ada benda yang melemahkan keimanan masing-masing. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila.